Kita bermula pada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا
من الفاسقين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Seperti biasa, sebelum kita menhalusi makna-makna ayat, terlebih dahulu kita melihat beberapa hukum yang berkaitan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana huruf sebagaimana yang saya jelaskan sebelum ini, huruf terbagi kepada dua, daripada dua. Satu yang berbaris, saya ulang balik satu yang berbaris dan satu lagi yang mati. Okay, faham Saya ulang balik benda ni sebab benda ni kita kena ulang beberapa kali. Jadi dulu kita buat Quran tapi dua huruf, jenis huruf. Satu berbaris dan satu yang mati. Di mana huruf-huruf yang berbaris kesemuanya kita baca dengan nyata. Kita baca nyata atau jelas. Kalau orang panggil bahasa Arab orang panggil dengan baca izhar hukumnya. Okey. Yang berbaris. Contoh wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Bermula dengan waw kan. Wa basyir waw ada ba. Ba berbaris atas. Ba waw berbaris atas. Shin bersabdu tapi berbaris bawah. Lepas tu ra. Okey. Dalam kalimah wa basyir saja saya boleh terangkan sini. Wa basyir ini pada kalimah wa basyir ini dia ada dua hukum situ. Satu baca izah, satu baca izah. Di mana yang berbaris itu semua wa ba shi dengan ri itu semua baca dengan nyata. Malaikat shin yang mati dalam shin yang bersabdu tu. Sebab shin yang bersabdu tu ada dua shin. Wa bashi, wa bashi. Satu shin mati, satu shin yang berbaris. Jadi yang diidghamkan di situ maksudnya hukum yang dibaca idgham di situ dalam kalimah wa bashi ini dah shin yang mati, itu shin yang pertama. Di mana shin yang pertama itu kita gabungkan dengan shin yang kedua. Asalnya kalau kita pelankan bacaan bunyinya
Wabashiri. Wabashiri. Ada dua shin kat situ. Satu shin yang mati dan satu lagi shin yang berbaris. Di mana yang dimasukkan dengan shin yang dibaca idgham di situ ialah shin yang pertama tu. Digabung dengan shin yang pertama itu shin yang mati, digabung dengan shin yang berbaris selepas dia. Lalu kalau kita baca sama, kita tak perasan dia itu mati kat situ. Wabashiri. Sedangkan suara sabdu tu dia ada dua huruf kat situ. Satu mati, satu berbaris. Samalah seperti kalimah dalam Fatihah. Waladdallin. Itu ada dua sabdu. Satu pada kalimah da, satu pada kalimah ta. Okey. Di mana kalimah da itu sabdu. Tapi sabdunya bukan asal. Macam wabashirin dia asal. Sebab kalimah tu memang dah bersabdu. Dia tak boleh nak pisah. Tak boleh nak buang sabdu tu. Kalau buang sabdu, makna akan berubah. Sama dengan kalimah waladdallin. Pada kalimah waladdallin ini, di mana kita dapati pada dha itu ada sabdunya. Dan pada lam pun ada sabdu. Tapi kedua-dua sabdu ni berbeza. Berbeza dari asal dia. Di mana sabdu yang pertama yang ada pada dha tu sebenarnya sabdunya bukan asal. Sebab apa bukan asal? Sebab asal kalimah dia adalah dhalin. Kalimah asal dia. Tapi macam mana boleh jadi sabdu tu? Selepas datangnya alif lam. Okay. Alif lam tu datang pada kalimah tu. Maksudnya alif lam sebenarnya, alif lam sebelum dia tu adalah satu kalimah kiranya dan dha tu satu kalimah. Lalu bila lam tu lam mati dicantumkan dengan dha, maka lam mati tu ada dua hukum. Sama ada lam itu kita baca dengan izhar atau lam itu kita baca dengan idgham. Kerana itu kita dapati ada lam mati berbunyi, ada yang mati tidak berbunyi. Betul ke tidak? Contoh ayat wabashiril ladzina amanu. Wabashiril ladzi tak bunyi lam. Wabashiril ladzi disambungkan sebab ada sabdu kan, digabungkan. Amanu wa amilus sa, mana bunyi lam? Tu bunyi sad. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Ada satu ni bunyi ada lam mati. Yang nyata bunyi lam mati ni dinamakan izhar hukumnya. Kalau kita panjang sikit lagi, kalau dalam buku tajuk dipanggil lam qamariyah, dia panggil. Lam qamariyah dalam hukum tajuk dipanggil begitu. Tak tahu pun tak apa, tak masalah. Sebab dalam Quran ada lam mana-mana lam qamariyah tu yang dibaca izam, dia tak akan ada sabdu selepas dia. Macam tahdian anhar kan, tak ada sabdu pun. Tapi macam wa amilus salat ada sabdu sebab lam tu dah digabung dengan sad. Okay. Lam tu digabung dengan sad. Okay. Jadi pada kaedah lazimnya apabila bacaan itu digabungkan, yang pertama dia mesti sama. Dia digabungkan kerana itu mana-mana huruf yang sama akan berlakulah idgham. Terutama kalau yang pertama tu mati ke rumi baris, akan berlaku idgham. Maksudnya bacaan tu akan ada sabdu. Sabdu tu adalah idgham. Idgham tu adalah sabdu tu adalah idgham. Okay. Sebab sabdu adalah tanda kepada idgham. Di mana kita baca dua kali. Iya, anna, dua nun tu. Satu nun mati, satu nun baris. Anna lalu digabungkan, mesti satu bunyi. Tu digabung satu bunyi. Itu maksudnya idgham. Tak kira lah orang panggil idgham tu. Dalam Quran ni, janji ada sabdu. Itulah idgham. Malaikat idgham yang tak sempurna. Idgham yang tak sempurna ni tak banyak. Dia hanya melibatkan nun bertemu wa atau ya dan pertemuan antara ta dengan ta. Seperti kalimah basabta. Okey, basabta. Kalau kalimah lain, kalau nun dan wa biasalah. Hukum mati tu bertemu wa atau ya. Min wali contohnya. Man yasha contohnya. Dia tak ada sabdu kat situ. Cuba tengok. Kalau buat homework sikit, cari nun mati tanwin bertemu atau ayat. Ada sabdu tak? Ada sabdu. Kalau ada sabdu salah. Tak boleh dia letakkan sabdu. Sebab idghamnya tak sempurna.
Yang tak bersadu tak banyak. Maknanya mudah kita nak ingat. Artinya dalam Quran tu yang bersadu semua idgham. Wabashi, wa amilussa, dia bersusah kan? Punya sod dua situ. Sebenarnya yang ni lam tu dah disod. Sebab kan idgham kan dijadikan satu bunyi yang sama. Kita jadikan satu bunyi yang sama. Kalau tak sama dia tak jangan bagi idgham. Contoh kita baca macam ni. Wa amilul salihat. Mana ada idgham? Itu tak jadi idgham dah kat situ sebab kita kekalkan suara lam. Jadi bila kita kekalkan suara lam, bermakna bacaan lam tu izhar lah. Kita nyatakan bunyi lam, kita asingkan bunyi lam. Mana hukum izhar? Tapi sekarang ni hukumnya bukan izhar. Hukumnya adalah idgham. Ada faham tak? Boleh faham tak? Okay. Jadi pendek kata senang cakap sekarang itu kita ni tajuk yang saya ajar tajuk mudah kan. Tajuk mudah. A to Z. Kita tak perlu nak fikir. Sebab benda semua dalam Quran dah. Lepas tu kita baca dia ulang-ulang benda yang sama. Okay. Orang tanya macam boleh ingat? Boleh ingat. Dah kita dah ulang benda sama boleh ingat lah. Akhirnya ini kita dapat satu ilmu. Sabduan Quran tu semuanya idgham. Tak percaya bacalah. Dia akan ada dua bunyi. Satu mati, satu baris. Wa aminus sa. Satu sa mati, satu sa baris. Annalum. Anna. Dua nun situ. Jannatin. Jannah. Ada dua nun kat situ. Yang lain tak ada sabdu, tak ada satu ya. Jannana dua harakat. Yang idgham tu nun yang huruf yang mati tu. Kalau jannah nun pertama mati, nun kebaris yang kedua berbaris. Yang pertama tu mati dia baca idgham digabungkan dengan yang selepas dia. Di mana lam yang nun yang berbaris tu pula yang kedua tu berbaris. Yang berbaris tu dibaca dengan izhar. Ada nampak tak? Boleh faham tak gitu? Ni sebenarnya yang kita masalah kita yang sebab banyak nama sangat. Jadi orang fikir payah nak belajar tajwid. Tak, mudah je. Itu satu benda yang saja tak? Kita pegang. Kedua yang saja malam ni, mana-mana yang berbaris semuanya izhar. Mereka ada huruf mat. Tak akan baca panjang lah. Wa basyiril ladzi dua rakaat kan? Mana bacaan izharnya dua rakaat. Main mana pula hukum izhar dua rakaat. Tak ada masalah. Dia tak mestinya dalam buku ada bau kita kata bau kita boleh nak pegang dah. Buku tu dia tak boleh nak bercakap. Jadi kalau ajar kita, okey. Wa basyiril ladzi, zi tu dua rakaat. Tapi baca izhar lah, izharnya dua rakaat. Jadi saya kata, okey. Huruf yang berbaris semua baca izhar. Mereka ada huruf mat. Bila ada huruf mat, tambah huruf mat akan izharnya dua rakaat. Semua orang sebut je begitu. Tapi kikat begitulah. Izharnya satu harakat, izharnya dua harakat, izharnya 4 atau 5 harakat, izharnya 6 harakat, izharnya 2, 4, 6. Maknanya huruf yang berbaris semua baca izhar. Sama ada dia baca pendek atau panjang. Kalau senang pendek, senang cakap, izhar belaka. Izhar makna apa Ustaz? Maknanya nyata kita baca satu persatu. Malaikat ada huruf mat, dia panjang lah dia suara. Okey. Artinya nak kabur sini ialah semua bacaan yang berbaris dia baca izhar pada kita lah. Okey. Kedua yang bersabdu itu idgham belaka. Itu semua idgham. Okey, dua benda boleh tak? Okay. Ketiga, huruf yang mati. Huruf yang mati ni pula sama ada huruf mati itu datang pada nun mati tanwin ataupun mim mati ataupun huruf-huruf yang mati yang lain. Daripada huruf mati ni dia ada berapa hukum? Ayat tadi senang saja. Yang bersabdu idgham lah nama dia. Akhir datang pada hukum apa? Nun mati ke, mim mati ke, janji kalau idgham sempurna mesti ada sabdu. Malaikat idgham tak sempurna itu dalam nun mati juga bertemu atau ayat. Itu tak ada sabdu. Satu lagi, 3 je. Mudah je. Satu, nun mati tanwin bertemu waw. Kedua, nun mati tanwin bertemu dengan ya. Ketiga, tak bertemu tak. 3 ni saja keadaan di mana idgham ni dibaca dengan tak sempurna. 3 tu je. Yang lain? Yang lain semua sempurna. Maksudnya ada sabdu. Maksudnya ada sabdu. Jadi sabdu tu dia lah. Malaikat tak sempurna. Tapi tak banyak. 3 tu je.
Kalau kita nak hafal pun. Macam mana tanda dia? Dia ada dua bunyi situ. Satu mati, satu berbaris. Okey. Itu idgham. Satu yang berbaris selesai. Kedua yang bersabdu idgham. Ketiga idgham tak sempurna ada juga. Saya dah sebut tadi. Itu nun mati, tanwin bertemu atau ya. Satu lagi tak bertemu tak. Okey. Yang keempat, tinggal apa lagi? Tinggal huruf mati pula. Okey. Huruf mati tadi saya dah pecah 3 pula. Satu huruf mati datang daripada nun mati tanwin. Kedua huruf mati datang daripada mim mati. Ketiga huruf mati daripada huruf mati lain. Saya nak cakap malam ni cakap tu sikit. Okay. Yang pertama huruf mati daripada nun mati. Sesalah sebab apa? Kan apa ni nota saya bagi dah tu. Kita dah pernah biasa belajar dah. Nun mati. Jangan dalam ayat 25 lah, katakan 25. Cari nun mati mana? Jujur. Okey, tu pun satu. Annalahu, jumpa mim mati situ. Mim mati kan? Nun mati, mim mati atau tanwin. Dah. Ambil tu dulu. Okey, mim mati jumpa ngejim. Kalau ikut yang kita belajar lah. Kalau ikut nota yang sebagi tu, mim bertemu je kunci izhar lah. Izhar maknanya mim dibaca, baca mim dengan jim kita asingkan bunyi. Ya. Anna lahum jannatin. Anna lahum jannatin. Kita baca asing. Kalau ada mim mati. Kalau ada hukum mati, kita tengok ada hukum mati. Mim matinya mudah je. Selain daripada nun dan ba, semua baca izhar dulu. Ni huruf ba ke? Dok. Huruf mim ke? Dok. Jadi mana bacaan dia ada baca izhar lah. Mudah je. Kalau ba mim mati. Sebab yang izhar baca mim ada 20 huruf. Huruf 26 tu tak payah hafal lah. Yang kita perlu ingat, mim bertemu mim baca idgham. Bila idgham apa? Ada sabdu. Mesti dia ada sabdu situ. Kedua, mim mati jumpa ngebak baca ifat. Dia ada dengung 2 rakaat. Mim ba'da alaihim biwakil. Contohnya. Itu bak mim. Selesai kacang je. Okey. Nun mati pula. Okey. Tajri mim. Nun mati ada berapa? Ada 3. Saya bagi 3 kau. Satu hukum izhar, satu hukum idgham, satu hukum ifat. Ustaz. Kang orang belajar 5 hukum Kang. Ida izhar qila, ida ma'una qablauna. Tak payah tu. Itu kediam kira tak apa. Ni kita tahu hukum dalam hukum nun mati tadi dia ada keempat lah senang. Izhar, ifat, idgham, idgham tak sempurna. Ada 4. Okey. Yang idgham sempurna ada 2, ada 4 je. Nun mati tanwin bertemu lam ra minum. Yang tak sempurna bertemu wa atau ya. Dan lagi satu lagi bertemu ya dengan wayak tapi tak berlaku idgham. Seperti kalimah sinwan, kinwa, dunia dan bunya. Ada siapa tak dan bab idgham ni mulai idgham sempurna ada sabdu. Lepas tu turun sikit jadi idgham tak sempurna. Tapi melibatkan nun mati tanwin bertemu wa ya je. Apa yang payah nak hafalnya? Okey, turun sikit lagi tak dibaca idgham pun walaupun bertemu wa atau ayat itu kalimah 4 tu sinwan, kinwa, dunia dan bunya. Walaupun ikut hukum asalnya dia baca dengan idgham. Okey. Apa lagi? Malam ni saya terpaksa ringkas sebab ada barang sampai tapi saya nak habiskan jugalah tapi saya takkan terang panjang sangatlah berkaitan dengan apa ni makna nanti. Okey. Okey, itu satu hukum itu mim mati tanwin kan. Satu lagi izhar. Izhar ada 6 saja. Lam hamzah ha ayat kha. Yang banyak ifat. Satu lagi ustaz, apa dia? Iklab. Iklab tak payahlah. Iklab tu ifat juga. Senang. Jadi kita kira huruf izhar ada 6. Huruf idgham sempurna ada 4. Yang tak sempurna ada 2. Yang langsung tak baca izhar. Izhar mutlak tu. Itu ada 2. Lepas tu selebihnya huruf ifat. Mana dah tolak semua tinggal 16. Dia masuk huruf ba. Jadi iklab letak mana? Iklab tak payahlah. Kita gini senang. Selesai masalah. Selesai huruf ifat ada 16. Dalam bila nun mati tanwin bertemu 16 huruf dia akan berdengung. Malaikat bertemu ngebak. Bila bertubak nun mati tanwin itu wajib ditukar pada suara mim. Senang. Tak payah tambah 5 iklab satu lagi tak payahlah. Ifat ada 16 juga, 16 huruf bukan 15. Kalau nak kata 15 pun tak apa, tak masalah. Kita tak nak balah. Cuma nak mudahkan kita ni ke 16. Tolak dah huruf ifat, huruf izhar ada 6, huruf izhar ada 6, lepas tu tolak idgham sempurna 4,
tolak lagi idgham tak sempurna 2. Dah situ ada 12 situ. 12 tolak 28 tolak 12 tinggal lagi 16. 16 tu kita kira, kita borong, kira 16 tu huruf ikhfa belaka. Tak payah pakai kelak-kelak lah. Okay. Cuma saya akan buat tadi, bertemu ba dia kena suara tu, kena tu kepada mim. Orang panggil kelak tu lah. Jadi baca ikhfa juga. Contoh mim ba'dim. Okay. Mim ba'dim. Nanti benda ni boleh repeat balik. Nanti saya YouTubekan dia. Nanti tuan-tuan boleh repeat balik. Okey. Kemudiannya, okey, itu hukum nun mati, mim mati tak? Okey. Satu lagi, hukum nun mati, huruf-huruf mati bukan selain pada nun mati, mim mati tanwin. Ada juga. Pada huruf ni pula, dia ada hukum idgham ada, iza pun ada, idgham, iza dan idgham tak sempurna. Ada gitu je. Ada 3 je. Kalau hukum nun mati dia ada 3 juga. Idgham sempurna, ikhfa dan iza. Kalau hukum nun mati tanwin dia ada iza, idgham tak sempurna dan ikhfa. Kalau huruf lain, huruf mati yang lain dia ada 3. Itu iza, idgham dan idgham tak sempurna. Okay. Pada huruf lain, pada huruf nun mati, mim mati pula senang juga. Kalau mana yang bersabdu tu iza, idgham dah. Faham tak? Sabdu tu semua idgham, termasuk hukum nun mati semua idgham. Dah letak tepi dah. Tinggal lagi yang iza. Iza maknanya yang tak bersabdu tu iza lah. Okey. Tinggal lagi selagi yang idgham tak sempurna tu saya sebut tadi. Satu je. Itu taubat muta aje. Basabta itu je. Di mana hukum huruf yang mati yang lain selain daripada yang sebut tadi hukum nun mati tadi, yang idgham tak sempurna ada satu je. Itu taubat muta, basabta. Kemudiannya yang bersabdu, yang selebih tu yang bersabdu semua idgham. Ya, okey. Selebihnya lagi yang tak bersabdu tu semuanya ada izhar. Dah selesai. Kau belajar 3 bulan, kita belajar 30 minit. Selesai masalah. Tu je. Cuba tengok Al-Quran. Saya tengok baris ni. Wa ingat ni. Wa ni semua izhar. Shin tu idgham. Allazi ada sabdu kan idgham. Amanu ada wa amilus salihati idgham situ. Ada sabdu an idgham lahum. Amin ni hukum mati. Bila sampai mati tengok dalam bab mati lah bertemu jim. Izhar situ sebab bukan nun bukan mim, bukan ba bukan mim. Mim tak ada tunggu tak dalam tak ni huruf apa ni? Dah huruf ifat tak hafal banyak kan. Jadi tolak huruf izhar. Tak ni huruf izhar ke? Tak. Tak ni huruf idgham ke? Tak. Dah huruf apa? Huruf ifat lah. Bila ifat nun suara nun kena ada dengungkan. Jadi 2 harakat. Mim. Sebab dengung dah ada 2 jenis dalam ifat. Itu dengung tebal dah dengung nipis. Yang ni dengungnya ni nipis. Nun tebal bila Ustaz? Ya? Nun tebal bila? Bertemu 5 huruf. Sad, ta, za, qaf. Senang saja 4 beradik. Sad, ta, za, tambah qaf. Ketika itu suara ifahnya dengung tebal 2 harakat. Lepas tu minta wal anhar. Okey, ada nun mati bertemu ha kan? Itu ha kan huruf izhar dalam nun mati. Izhar lah. Izhar mana kita nyatakan suara nun tu. Tanpa dengung yang panjang. Ada dengung sikit dengan sifat yang asal. Min tahtihal anhar. Okay. Kalau baca nota saya tu mungkin lebih faham lagi. Saya cerita malam. Okay. Ulama semua izah. Ulama tu semua izah malaikat lam tu dia baca sabdu tu lam mana? Idgham tu lam mati dalam lam sabdu tu. Kulla. Ada kul dengan la. Satu lam mati, satu lam baris. Lam mati tu baca idgham, lam berbaris tu baca izhar. Ubiqu minha izhar lagi. Min itu ikhfa. Seakan huruf ikhfa kan. Kalau huruf izhar dia berapa. Mana huruf izhar dengan kita hafal lah. Dalam hukum mati. Hukum mati yang perlu kita hafal huruf izhar dan huruf idgham. Dalam hukum mati yang kita hafal ialah huruf izhar, huruf idgham dan huruf ikhfa. Izhar tak hafal banyak. Kalau dalam hukum mati huruf ikhfa tak banyak tak hafal. Sebab banyak. Sebab kita kira tolak daripada 20 huruf hijaiyah tu je. Kita tolak daripada 28 huruf hijaiyah sahaja. Okey, boleh faham tu? Okey. Nanti tak apa kita repeat lagi. Tak risau. Kita repeat lagi. Jadi kalau ikut keseluruhannya dalam hukum mati dah huruf mati dah selesai.
Cuma boleh nanti boleh tengok repeat balik video yang kita rakam ni nanti tengok. So, dia dan berperkara lah tu dah termasuk dalam hukum. Termasuk hukum dia dah sesat dah tu. Pendek-pendek nanti hukum pendek-pendek. Yang berbaris nanti tengah kemudian. Tapi tu dah tahu dah kan, bertemu Hamzah 45, bertemu yang mati asal 6, bertemu mati mendatang 246. Kalau ada huruf mak saja 2 harakat. Cuba tengok dulu lah nota saya bagi tu. Tengok dulu. Praktis. Lepas tu bila saya duk repeat ni lama-lama main lah. Okey. Okey, kita kat situ. Wakas saya tak sentuh lagi, tak sentuh. Walaupun minggu ni saya tak sentuh lah. Wakas tak sentuh, sifat urus tak sentuh, makhluk urus saya tak sentuh. Panjang pendek saya tak sentuh. Apa lagi? Tebal nipis saya tak sentuh. Wakas tidak saya tak sentuh. Dan huruf-huruf yang khusus, bacaan khusus tak sentuh. Tak apa. Tengok minggu depan pula macam mana. Okey. Jadi kita terus kepada mana ayat ya. Okey. Ayat ni sepatutnya kita kena tengok tafsir juga ni. Tafsir dia masuk tak? Saya cuba masuk Ibnu Katsir lah. Okey. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa tu maksudnya dan, basyara bergembira. Dan bergembiralah atau telah bergembira. Allazina amanu, mereka yang beriman ataupun mereka yang memilih untuk beriman. Wa amilus salihat, mereka yang beramal salah ataupun mereka yang memilih untuk beramal saleh. Anna lahum, bahawasanya bagi mereka, anna lahum, bahawasanya bagi mereka, lahum tu bagi mereka. Anna lahum tu bagi mereka. Bagi mereka tu apa tuan kata? Jannat, beberapa syurga. Ada 7 syurga kan. Dapat pun cukup dah. Pasal tamak lah. Dapat pun wujud dah. Takut tak boleh sesa. Gitu. Dapat pun wujud dah. Kata lah. Sebab Allah tanya apa? Tanya Abdul Rahman bin Auf. Ya Abdul Rahman. Nak masuk syurga. Nak masuk syurga tak lah. Siapa tak nak masuk syurga? Tak. Dan dia antara orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Lalu Nabi tanya dia, nak masuk syurga dan nak lah. Syurga macam mana? Nak merangkak ke nak masuk berjalan? Kalau kita kau pandai lah Nabi. Asal masuk syurga. Tak. Ngakak dah apa? Agak gitulah. Tapi tak. Dia kata nak jalan dia. Tak boleh ngakak. Kalau begitu ya Abah Rahman, kata Nabi SAW, hendaklah kamu bersedekah segala harta kamu yang ada. Masya Allah. Abdul Rahman tu terkenal kekayaan dia. Tapi Nabi kata bersedekah. Kalau kamu nak masuk syurga, berjalan je. Bukannya masuk syurga dah tapi nak berjalan. Tak mau mengangkak. Nak sama orang juga. Nabi kata kamu dah bersedekah harta kamu. Kerana itu selepas wafat Nabi SAW, ketika mana Abdul Rahman bin Auf dia kembali ke Mekah masa tu, Nabi dah tak ada masa tu, diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Abdul Rahman, ya Abdul Rahman, adakah masih ingat pesanan Nabi SAW? Dia kata aku masih ingat. Kerana itu hari ini aku kembali daripada Madinah menuju ke Mekah untuk menyumbangkan harta yang aku ada. Setengah orang menilai dia berbilion harta dia tu. Semata-mata nak masuk syurga dan kadang berjalan je. Masuk syurga dah kalau kita ikut Nabi lah. Janji duit saya tak habis. Begitu lah. Tapi tidak. Hanya nilai lah. Tapi ada tempat kita. Itu tinggi lah. Itu orang yang tak ada tinggi. Iman ni tinggi. Itu tak banding dengan iman Abu Bakar lagi. Okey. Kebenarnya bagi mereka beberapa syurga. Mana bawah syurga tu? Tajri min tahtihal anhar. Berlalunya air. Ada sungai. Lekon dekat bawah tu. Kullama dan segalanya dirizkikan. Ruziku minha. Dirizkikan kepada ahli syurga daripada dirizkikan mereka tu. Yang beramal salat, yang baik tadi. Daripadanya, sebahagian daripada rezeki dia tu kata Allah, beberapa buah-buahan. Okay. Lalu ketika syurga tadi, nanti mereka akan berkata,
hadzal ladzi ruzqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan. Lalu mereka kata apa? Oi, macam sama. Sama macam di bumi juga, di dunia. Sama macam di dunia. Kan? Sama macam, tapi rasanya lain. Tak sama. Nampak macam epa sama tapi bukan macam epa, bukan epa. Gitu. Nampak sama tapi tak sama. Mana ada sama di syurga, di dunia tak sama. Takkan sama. Takkan sama. Walau fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka juga Allah anugerah apa? Bidadari. Di mana wahum dan mereka itu fiha di dalam tu dalam syurga tu kekal selama-lamanya. Okey. Kemudian yang sunyi adalah kemudiannya kita tengok. Inna Allah la yastahi. Allah tidak segan untuk mengumpamakan ayyab riba masalah. Untuk pamakan walaupun ma ba'udah. Walaupun dengan seekor lalat, seekor nyamuk. Fama faqa atau lebih daripada itu lagi kata Nabi. Kata Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan satu kisah di mana beberapa orang Quraisy mereka itu memperlekeh Nabi SAW. Kata mereka, ayah kamu tak pernah merendah-rendahkan berhala. Merendah-rendahkan agama datuk nenek moyang. Tapi kau Muhammad, pendek kata-kata dia tak sampai setahun jagung begitu lebih kurang. Tak memperlekehkan berhala yang kami sembah. Itu ayat ni. Allah kata Allah tidak segan dan malu untuk mengumpamakan manusia ni walaupun dengan seekor nyamuk atau lebih pada tu lagi. Lebih pada tu lagi Allah kata tak segan pun. Ni kadang-kadang kita dah umpama-umpama ni kadang-kadang kita tak boleh sensitif. Tapi Tuhan kan memperumpamakan dengan berbagai keumpamaan. Dengan anjing pun ada Allah umpamakan. Dengan labah-labah, dengan nyamuk, dengan lalat dan sebagainya. Gimana tak tahu Tuhan kata lebih pada tu lagi. Genah pada tu lagi. Atas pada tu lagi. Maknanya genah pada tu lagi. Allah tak segan untuk memberi perumpamaan kepada orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kata Allah fa ammal ladzina amanu, maka adapun kata Allah mereka yang beriman atau memilih untuk beriman kepada Allah. Fa ya'lamu, mereka itu beramal. Bahawasanya apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Adapun orang kafir wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma za aradallahu bihadza mathal. Mempersoal pula. Adakah ini yang dikehendaki oleh Allah? Tak. Adakah ini yang dikehendaki oleh Allah SWT ataupun apakah ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu. Jadi bagi Tuhan, kerana itulah orang yang nak beriman kepada Allah ni atau nak menerima apa-apa perkara, dia tak banyak soal. Kalau jadi banyak soal ni masalah. Tak banyak soal. Kalau kita nak kaedah, kita patuh kepada pemerintah, patuh kepada ketua, dia takkan banyak dah, dia ikut je. Tapi kalau orang yang tak patuh, dia akan mempersoalkan arahan ketua dia, arahan pemimpin dia, dia akan persoalkan. Okay. Lalu kata Allah lagi, yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Okay. Sama banyak je yang disesatkan dan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak juga yang sesat dan banyak juga yang memperoleh hidayah Allah. Tak kata semua belaka yang sesat dah, ada yang mendapat hidayah, ada yang memperoleh hidayah Allah. Dan tidaklah mereka sesat itu melainkan perkara yang mereka, kefasikan yang mereka buat. Kejahatan yang mereka buat. Antara kejahatan yang paling besar itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudiannya orang-orang yang mencabuli perjanjian Allah, alladzina yanquduna ahdallah.
Min ba'di, selepas mereka itu mitsaqih, membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan mereka merasakan wa yaqta'una ma. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bih. Bukan sahaja mereka itu mencabuli perjanjian setelah mereka berjanji dengan Allah. Amarallahu bi ayyusala, supaya membuat menghubungkan hubungan silaturahim. Dia memutuskan apa yang mana memutuskan hubungan silaturahim, tidak sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wa yufsiduna fil ard, mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Okey, itu sifat orang yang kafir. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh menyekutu Allah, mengkafirkan Allah, tidak beriman kepada Allah. Bagaimana kamu boleh tidak beriman kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu mati, ataupun sedangkan kamu sebelum itu tiada. Fa ahyakum, lalu kamu dihidupkan. Ataupun kamu akan mati lalu kamu dibangkitkan. Ataupun kamu sebelum itu kamu tidak ada, kemudian kamu dihidupkan. Macam mana nak lawan Tuhan ni? Sebab apa? Sebab kita melawan pencipta kita sendiri. Itu maksudnya. Kemudian mematikan balik. Asalnya kamu tiada, lalu dihidupkan semula kamu. Summa yumitukum, lalu dimatikan semula. Summa yuhyikum, kemudian dibalikkan. Summa ilaihi turja'un, kamu semua akan dikembali kepada Allah. Nak lawan Tuhan lagi? Nak lawan Tuhan juga? Nak lawan Tuhan? Sedangkan kita semua akan kembali kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dia juga Tuhan itu bukan saja mencipta kamu daripada tiada kepada ada. Dia juga Tuhan yang sama tadi, ialah yang mencipta bagi kamu apa yang ada di bumi seluruhnya. Dan dikatakan ketika itu Allah menciptakan bumi ni dengan 7 lapisan. Okey, 7 lapisan. Summastawa ila sama. Kemudian dia, Tuhan itu istiwa. Bersemayam. Okay. Dia bersemayam, lalu dia menciptakan, mula-mula dia menciptakan bumi. Kemudian Allah menciptakan langit dengan 7 lapisan langit. Bukan Al-Sa'i yang mencipta, dialah yang tahu, suka ada Nabi lebih awal tahu daripada Al-Sa'i lagi. Bahawa Allah mencipta langit dan bumi dengan 7 lapisan. Langit dan 7 lapisan bumi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dengan segala sesuatu Allah itu maha mengetahui. Okey, itu saja untuk malam ni lah. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada? Ustaz, saya nak tanya sikit. Ya. Apa tu ayat yang ke-25 itu? Okey, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat di anna lahum jannatin. Yang jannah tu, nun tu dia baca 2 harakat. Kenapa ya? Mana nah tu? Kan dia nah tu kan ada alif kecil tu. Alif mat. Oh, dia ada tanda tu Okey. Jadi baca 2 harakat lah sebab ada alif tu. Harakat, betul. Okey, lagi satu yang ayat sama. Min samaratir rizq. Kan. Kalau rizqan, kalau kita berhenti kita baca qa kan. Kalau kita sambung rizqan, dia ada nun kat situ kan? Dia ada nun lah. Yang suara tu lah. Suara nun kat situ lah. Kalau kita sambung ada suara nun kat situ lah. Jadi ifat lah kat situ. Okey. Okey, lain-lain ada pertanyaan? Yang lain tak ada. Okey.
Jadi tu halaman lain situ ya dulu. InsyaAllah saya pun ada janji dengan orang pula. Okey. Saya wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.